Sa'id Abdul Latif Huda dalam kitabnya Al-Mawqif, pendirian, diingatkan tentang hulu melampau yang berlaku. Sebahagian nak bawa kepada tasawuf saja, seolah-olah tasawuf itu boleh menyelesaikan semua masalah. Sebahagian nak bawa kepada hukum saja, seolah-olah hukum itu boleh menyelesaikan semua masalah. Setengahnya nak bawa hanya kepada soal-soal yang membahaskan tentang sifat-sifat ketuhanan, seolah-olah itu sahaja yang boleh menyelesaikan masalah. Sedangkan masalah itu tak mungkin boleh diselesaikan melainkan dengan menggarap seluruh hidayah Al-Quran dan Sunnah yang telah disusun dan diatur oleh para ulama dalam bentuk ilmu-ilmu Islam yang mempunyai qawaiduha, ada kaedahnya. Ilmu itu ada kaedah, bukan boleh buat main-main. Yang mempunyai manhajnya yang perlu dipelajari dengan sabar. Sebab itu dalam qaul ma'thur, dalam perkataan yang ma'thur, anta ala thagrin min thuguril Islam fala yu'tanna al-Islamu min qibalik. Kamu berada di atas suatu kubu daripada kubu-kubu Islam. Jadi yang belajar ilmu tauhid, usuluddin, yang belajar ilmu tasawuf, yang belajar ilmu fiqh, yang belajar ilmu Islam, ilmu lughah, yang belajar ilmu tafsir, yang belajar ilmu hadis, yang belajar ilmu sirah, yang belajar ilmu-ilmu tentang aliran-aliran semasa. Antum ala fadrin min suhuril Islam. Generasi awal di kalangan sahabat memahami bahawa mereka itu berada di atas benteng daripada benteng-benteng Islam. Umpama sedang berperang, melindungi Islam dengan benteng ilmu yang ada pada mereka, bukannya saling merobohkan benteng, tetapi saling mengukuhkan dan melindungi Islam dari serangan musuh yang datang ke arahnya. Maka janganlah Islam itu diserang daripada arahnya. Ini hal yang perlu difaham tentang penyakit al-ghulu yang sangat berbahaya. Disebut wa nahnu la nartadi an yuttakhadha at-tasawwuf alladhi huwa mutammimu wa far'un 'an 'ilm al-kalam muzahiman. Kami tidak bersetuju, kata beliau, bahawa diambil tasawuf itu yang mana ia merupakan suatu ilmu yang menyempurnakan ilmu kalam, ilmu usuluddin, tetapi diambil muzahiman lahu untuk membelakangkan fungsi ilmu kalam, fungsi ilmu tauhid, yaitu menyediakan hujjah dan dalil yang berdasarkan nakal dan akal dalam menegakkan kebenaran aqaidul iman dan mendedahkan kebatilan tayyarat al-asriyah, aliran-aliran semasa. Di zaman kita. Jadi beliau ini tokoh di dalam ilmu kalam di zaman kita, mengingatkan masalah al-ghulu, keadaan yang melampau yang perlu dijauhi oleh setiap golongan muslimin, tetapi hendaklah mengambil semua ilmu itu ala qadariha, menurut qadarnya, menurut qadar, di dalam irsyadin nas ila ubudiyatillah, kepada mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu. Terusnya, sesungguhnya dakwah Islamiah di zaman ini sebenarnya telah menjadi mangsa kepada para penyeru agama yang seumpama itu.
bagi menyelamatkan dakwah Islamiah di zaman ini, para penyeru tersebut mestilah memperdalamkan pengetahuannya terhadap ajaran agama terlebih dahulu, sehingga ia dapat mengetahui seluruh bidang-bidang ketaatan yang dituntut oleh Islam ke atas muslimin di zaman ini. Dan dengan pengetahuan itu ia menyentuh manusia kepada ketaatan-ketaatan tersebut sepenuhnya tanpa sebarang kekurangan dan pengecualian. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 208 bermaksud, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya, kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuk ke dalam ajaran Islam itu keseluruhannya. Dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata baginya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 108 bermaksud, katakanlah inilah jalan agamaku dan orang-orang yang mengikuti mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata, ala basiratin, dengan hujah yang nyata. Islam itu min sifati, daripada sifatnya al-wudu, terang dan jelas. Islam itu bukan laghzun, bukan teka-teki. Islam itu bukan merupakan suatu ajaran yang mempunyai bermacam-macam rahsia yang tak terungkap, yang memeningkan kepala penganutnya. Dan Islam itu sifatnya al-wudu, terang, jelas. Dan setiap ajarannya yubna alal adillah, dibina di atas dalil-dalil yang boleh dipelajari, boleh dianalisa, boleh disingkap kebenaran ajarannya berdasarkan dalil-dalil tersebut. Oleh itu, inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikuti mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Benarlah ucapan yang bermaksud tidak dapat menegakkan agama ini melainkan orang yang telah meliputinya dari segenap sudutnya. Tak dapat menegakkan agama ini melainkan orang yang telah meliputinya, mana telah mengetahuinya daripada segenap sudutnya. Bukan daripada satu aspek, tapi dari satu aspek yang lain dia tidak mengetahui, sehingga dia mengingkari, sehingga dia mendedahkan umat kepada perbuatan yang menyalahi panduan ilmu yang dijadili olehnya. Ini tak boleh. Seperti pada hari ini sebagai contoh, mereka yang mendukung ilmu tasawuf yang merupakan sebahagian daripada ajaran Islam, yang menekankan al-ihsan, iaitu melakukan ibadah semata-mata kerana Allah, tidak mencampurkannya dengan tujuan yang lain dari Allah. Ifradullah fil amal ba'da ifradihi fil qasd, menunggalkan Allah di dalam amal selepas menunggalkan Allah di dalam tujuan beramal. Untuk mencapai tujuan itu memerlukan panduan ilmu yang membimbing hati supaya menjadi ikhlas, supaya bersih dari pengaruh sifat-sifat yang mazmumah, yang mengganggu hati daripada bersifat ikhlas. Ilmu itu dipanggil ilmu tasawuf, fardu ain mempelajari. Tiba-tiba datang orang mengatakan ilmu tasawuf ini sesat dan keliru. Alhamdulillah. Sedangkan ilmu tasawuf itu adalah mengumpulkan
himpunan kaedah-kaedah yang diamalkan oleh generasi sahabat, yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang apabila diikuti kaedah-kaedah itu, ia membawa kepada tercapainya maksud pembersihan hati, tazkiyatul anfus min kulli adran, daripada kotoran-kotoran yang mencemarkan keikhlasan di dalam hati. Ilmu tasawuf. Ada pula yang mendukung ilmu tasawuf mengabaikan syariat, lalu menganggap bahawa melaksanakan syariat dan mendirikan sebuah daulah yang melaksanakan syariat itu tidak penting. Sedangkan syariat diperlu bagi menjaga kemaslahatan umat daripada perompak-perompak, orang yang zalim, orang yang menindas umat, yang melakukan penipuan di dalam muamalat, yang yal'abu wa ya'bathu, bermain-main dan melakukan perkara sia-sia terhadap perkara-perkara asasi bagi kehidupan manusia. Sama ada dari sudut akalnya, akidahnya, agamanya, hartanya, keturunannya. Melindungi manusia itu hanya tercapai di syariah, dengan syariah. Bitanfidhiha, melaksanakan syariat. Tapi bagi setengah orang, dia menganggapnya tidak. Ini dipanggil al-ghulu. Begitu juga ada pula yang mendukung syariat, menggabaikan akan soal hati, lalu menyeru kepada syariat dalam keadaan hatinya dibaluti oleh sifat ongkar yang menjijikkan. Orang-orang yang soleh, yang menjijik dan meloyalkan orang-orang yang tidak mencari melainkan keredaan Allah, sehingga manusia menjadi jauh daripada penyeru-penyeru kepada penegakan syariat. Kerana yang menyeru itu bersifat dengan sifat-sifat yang menjauhkan manusia daripada mengagungkan Allah, mengajak manusia supaya mengagungkan pendirian dan pandangan, bukan mengagungkan Allah. Ini dia panggil al-ghulu, melampau. Melampau dalam satu soal, mengabaikan soal yang lain. Ada pula dari sudut akidah, memberi tumpuan habis-habisan menentang satu firqah yang dilihat bercanggah dalam soal akidah, habis-habisan, tetapi mengabaikan kesesatan sekularisme, yang mana penyelewengan falsafah adalah merupakan perkara asasi dibentuk ilmu kalam, ilmu usuluddin di zaman lampau, memerangi dan menolak kesesatan falsafah. Tiba-tiba golongan yang membicarakan dan menjadi jurucakap ahli sunnah wal jamaah langsung tidak menyentuh tentang soal falsafah yang menyeleweng di zaman ini, seperti sekularisme. Ini al-ghulu, melampau, tasyaddud, berlebih-lebihan dari satu sudut, mengabaikan sudut yang lain. Islam tidak akan tertegak melainkan dengan kita mengambil seluruh panduan ilmu-ilmu yang telah disusun oleh para ulama-ulama Islam, seperti yang cuba diingatkan oleh al-marhum Syekh Sa'id Hawa rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah dalam kitabnya Duru'ullah Thaqafatan Mubarakah. Jadi jangan ada di antara kita yang macam tu, yang bila dia bercakap tentang satu soal, dia rasa dia dah bagus dah tu, dia dah reti dah tu, lalu dia membelakangkan perkara yang lain. Jangan begitu. Hendaklah kita mempelajari semua ilmu dan mengamalkan ala muqtadayatiha, menurut tuntutan dan kehendak ilmu.
Ada satu cerita tentang Johar ni, nama dia Nasaruddin. Disusun sebuah kitab di zaman lampau oleh seorang tokoh sebagai nasihat kepada murid-muridnya melalui lelucon, melalui kisah-kisah kelakar. Antara kisah tentang Johar ini, dia nak mengajar suatu hakikat pentingnya ilmu. Jadi Johar ni digambarkan dia bekerja sebagai pendayung sampan, pegawai kapal. Jadi apabila datang orang untuk menyewa perahunya, maka dia akan kayuh sampan atau perahunya sehingga ke sebelah, membawa orang itu. Jadi pada hari itu datang seorang yang badannya digambarkan dengan badan yang begitu montel sekali, besar badan, sedang memikul goni yang dipenuhi kitab, pakai cermata bulan. Lalu bila dia kata, dia tengok Johar, dia kata, kamu ni boleh bawa aku pergi seberang? Itulah lebih kurang maksud dia. Johar kata boleh. Dia pun naik pijak perahu itu. Perahu itu hampir tenggelam kerana terlalu berat. Padang sok bawa kitab satu goni, masuk dulu. Perahu itu dah mendak sikit. Lalu mengayuhlah Johar ni. Dalam dia mengayuh ni tadi, dia tengok lelaki itu asyik membaca kitab. Baca kitab, pelik, satu muka surat, satu muka surat. Tiba-tiba dalam perjalanan ini, laki-laki ini tanya kepada Johar yang meraih kapal atau yang mengayuh sampan. Tuan, ya, kamu dah belajar nahwu dah? Zaman itu adalah zaman munculnya tokoh-tokoh ilmu nahwu yang hebat, ilmu bahasa. Jadi tanya, tuan, kamu pernah belajar nahwu tak? Dia nak tanya ada satu masalah, nak baca barangkali bahagian atas ke bahagian bawah ke bahagian depan ke, tak boleh nak baca. Dia tak boleh nak baca, i'rab tak erti kat situ. Maka dia kata, tuan, kamu pernah belajar tak nahwu? Dijawab oleh Johar, Allah, saya tak pernah belajar nahwu, tak sempat. Lalu dijawab dengan sombong dan bongkar, oh, kalau macam tu kau telah rugi separuh umur, tak ada makna. Kalau tak mengaji nahwu ni, tak ada makna separuh umur kau. Sia-sia je lah. Jawapan yang bongkar. Dan kita boleh dengar jawapan bongkar ini banyak di zaman ini daripada mulut orang-orang yang bongkar, seolah-olah dia tahu segala-galanya. Jadi tak guna, separuh umur kamu ni tak guna, kata dia. Johar kata, dia nak buat macam mana? Dah aku mana ada masa nak ngaji. Tak pula dia pun kayuh sampan, sampai separuh perjalanan. Johar tengok kepada orang ni masih membaca lagi. Johar pula bertanya, tuan, ya, kacau aku nak ngaji. Apa? Saya nak tanya satu benda je, boleh tak? Apa dia? Apa dia? Saya nak tanya, tuan ni pernah belajar berenang kan? Dia kata, mana aku ada masa nak belajar berenang, mengarut. Di kalangan ahli-ahli ilmuwan, kadang-kadang berenang itu dianggap satu ilmu yang sangat-sangat tak penting, kerana keperluannya hampir-hampir nadir ditemui dalam kehidupan. Sebab itu saya ingat dalam suatu kisah ketika saya di Brunei, dalam satu lecture oleh seorang lecturer daripada luar negara ketika itu, dia cerita bagaimana seorang tokoh besar sains di zaman Einstein, Albert Einstein,
membawa suatu teori yang hebat di dalam ilmu fizik. Lalu dia bagi pada Einstein untuk dibaca. Einstein tak layan, buang dia punya teori. Dia seorang lecturer, dia jadi fed up dan putus asa dan kecewa. Dia berhenti daripada jadi lecturer di bidang fizik, dia pergi jadi lecturer di bidang berenang. Nak beritahu jauhnya beza antara dunia ilmu yang memerlukan ketangkasan akal kepada dunia yang memerlukan ketangkasan fizikal dan biasa. Jauh, dunia yang terpisah. Jadi bila tanya kamu dah ada mengaji berenang, dia kata mana ada masa benda macam ni. Jadi tuan, kalau tuan betul-betul tak nak belajar berenang, saya nak beritahu tuan akan kerugian seluruh umur. Saya separuh saja. Yang masalah sebab tuan tengok laut kita bocor. Jadi dia gambar yang saya ingat lagi, kawan tu tenggelam buih, sungai tu buih, tenggelam kita. Pengajarannya, moralnya, jangan menghina ilmu. Jangan sekali-kali menganggap suatu ilmu itu tidak penting. Jangan menghina seorang ulama dan ilmuwan. Kerana setiap ilmu, apatah ilmu agama dalam seluruh cabang-cabangnya adalah sangat-sangat penting dalam melindungi Islam dan keislaman kita di zaman ini. Kisah yang saya sampai hari ini ingat, sentiasa ingat kisah tersebut sebab saya melalui dan melihat banyaknya orang-orang yang bongkar dan sombongnya yang mengabaikan ilmu. Baik. Bagi menyelamatkan dakwah Islamnya di zaman ini, para penyuluh tersebut mestilah memperdalamkan pengetahuan terhadap ajaran agama terlebih dahulu, sehingga ia dapat mengetahui seluruh bidang-bidang ketaatan yang dituntut oleh Islam ke atas muslimin di zaman ini. Kita tengok ke bawah. Seterusnya mereka juga hendaklah berusaha mengenali kembali pribadi-pribadi terbaik yang pernah dilahirkan oleh Islam sepanjang zaman dari kalangan para anbiya alaihi wassalatu wassalam, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan para muslimin yang benar-benar mengikuti mereka untuk diambil semula menjadi panduan dan ikutan di dalam keislaman dan ketakwaan mereka, serta asas peniruan di dalam cara hidup yang mereka bawa. Jadi bukan semata-mata belajar, tidak mencukupi. Kerana Islam itu laisat nazariyah bahtah. Islam itu bukan teori semata-mata, tetapi Islam itu nizamul hayat, peraturan hidup. Apabila dia peraturan hidup, maka dia tidak akan sempurna dipelajari melainkan melihat contoh di hadapan. Kena ada contoh yang hidup, barulah kita tahu bagaimana menghayati Islam itu dengan yakin. Sebab itu dalam Islam dia ada syekhul ta'lim, guru yang mengajar. Dia ada syekhul mursyid, guru yang membimbing dan mendidik anak-anak muridnya untuk melalui proses tazkiyatul anfus. Dia ada syekhul futuh, guru yang menjadi asbab murid-muridnya itu daripada buta menjadi jelek hati. Dia ada guru-guru yang semua itu sebenarnya nama-nama bagi manusia-manusia yang berjaya menghayati Islam itu dalam pribadi dan kehidupan. Lalu dia menjadi contoh yang menyebabkan orang yang mempelajari ilmu-ilmu Islam itu dapat menghayati akan ilmunya itu, kerana cukup dengan contoh dan qudwah yang dimiliki. Sebab itu ilmu Islam ini mesti dipelajari dengan berguru. Mesti tengok guru. Contoh ustaz mengajar kamu tentang ideologi,
Kamu akan tengok ustaz sembahyang, kamu tengok ustaz pakai qiyam, kamu tengok ustaz sebut tentang tasawuf, kamu tengok ustaz memuliakan ulama, kamu tengok ustaz di dalam mengajar menceritakan tentang Allah. Kamu mengambil ilmu ini dari tangan orang yang menyediakan kepada kamu contoh bahawa mengambil ilmu ini dan mempelajarinya jangan seperti kamu mengambilnya daripada ahli-ahli falsafah. Yang bila dia mengajar, mulutnya jahat, lalu dia menyerang-nyerang akan aqaidul iman, menyerang-nyerang akan akidah Islam, menyinggung-nyinggung dan meragu-ragukan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga akhirnya murid-muridnya yang mempelajari ilmu tersebut mendapat suatu contoh yang merosakkan murid-murid itu dan menjauhkan murid-murid itu daripada matlamat ilmu, yaitu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kalau kita pergi ke Universiti Al-Azhar, kita akan tengok yang mengajar perkara seperti ini bukan ahli falsafah, tetapi ulama-ulama yang dipanggil minal awliya. Minal awliya, orang-orang yang ulama-ulama yang mutabahir, yang menghabiskan umurnya jujur terhadap ilmu, bukan mengejar ilmu kerana dunia, tapi mengejar ilmu kerana mendambakan hidayah untuk dirinya dan umat. Ulama-ulama ini boleh dilihat di Universiti Al-Azhar. Oh, yang soleh, yang membaca kitab-kitab yang heavy duty, yang hanya akal-akal yang bijaksana yang dapat menggarapnya dengan jiwa. Jadi kita ambil ilmu ini dari ulama, jangan ambil ilmu ini daripada tak tentu hawa sumbernya, sehingga akhirnya merosakkan kita dan menyesatkan kita kerana perkataannya lain, contoh yang diberinya menyalahi perkataannya. Perkataannya bercakap tentang agama, contohnya menghina akan agama. Tenaga-tenaga pengajar yang lidahnya bercabang seperti ini merosakkan Islam dan merosakkan para penuntut yang mempelajari ilmu-ilmu Islam dari tangan mereka. Sebab itu belajar mesti berguru, mesti berguru daripada guru yang amanah, yang alim di dalam bidangnya, bukan pandai-pandai dan memandai-mandai sehingga menyesatkan penuntut-penuntut. Setiap ilmu mempunyai kaedah yang perlu dipelajari betul-betul dan disampaikan dengan amanah, dan membawa murid-muridnya dengan amanah berdasarkan kaedah-kaedah itu, sehingga mereka itu menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 125 bermaksud, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi kekasih Allah, yang mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala kepada peringkat sedia untuk menyembelih anaknya sendiri, ta'atan lillah, kerana mentaati perintah Allah. Hubbut taklif, cinta kepada perintah Allah, sedia untuk menerima lagi perintah Allah, dan mahu melaksanakan perintah Allah, dan memohon perintah itu bukan untuk dirinya dan anak-anaknya saja, bahkan kepada zuriat dan keturunan. Ketika berkata Nabi Ibrahim AS setelah selesai membangunkan Kaabah Al-Musharrafah, perintah yang berat dibangunkan dengan dua individu, beliau dan anaknya alaihi wassalatu wassalam, lalu dia berdoa,
Rabbana waj'alna muslimaini laka, wahai Tuhan jadikan kami berdua ini orang yang menyerah diri kepada-Mu, menyerah kepada perintah-Mu, menyerah kepada taklif-Mu, yang mengandung isyarat. Ya Allah, perintah lagi. Ya Allah, arah lagi. Kami merindui perintah-Mu, ingin melaksanakannya. Ini dipanggil hukum taklif. Bukan semata-mata satu perintah, bahkan perintah seterusnya dan seterusnya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina, dan daripada zuriat betul cinta yang tulen kepada Allah dibuktikan dengan cinta kepada taklif daripada Allah. Allah yang seperti ini Allah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohinya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 90 bermaksud, mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Fabi huda muqtadi. Jadi yang kita nak ikut ini mesti ada syurut dan iqtida. Syarat-syarat boleh diikut. Bukan sebarang orang kita boleh ikut. Ni orang buka kitab pergi mengaji, tak kira. Orang cakap pelik sikit pergi ikut. Orang ada modal sikit cakap pergi dengar. Tak tengok adakah dia ada syurutul iqtida, adakah dia ada syarat-syarat dia layak didengar dan diikut. Islam bukan falsafah yang merupakan idea dan pemikiran yang boleh dilontar oleh siapa, hatta jembalang sekalipun. Jadi jembalang tu kalau boleh bagi idea, bagi golongan ahli falsafah boleh dengar idea, boleh jadi idea yang baik. Islam bukan macam tu. Islam adalah merupakan amanah daripada hidayah yang diturunkan Allah. Maka mesti diambil dari tangan yang amanah, dari satu generasi ke satu generasi. Bukannya diambil di tepi-tepi jalan, bukannya diambil daripada orang yang hanya pandai bercakap, tapi diambil daripada orang yang amanah, dari kalangan orang-orang yang berilmu, yang benar-benar memahami akan tuntutan agama. Itu Islam. Jangan campur adukkan pendekatan falsafah dengan pendekatan Islam. Falsafah daripada golongan penyembah berhala, Islam daripada Sayyidina Muhammad bin Abdullah alaihi afdhalus salatu wassalam. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Tajuk yang berikutnya, falsafah moden melahirkan gerakan politik yang menolak Islam. Kita baca, dibaca. Ada masa? Ada? Habis dah? Sampai pukul 11, banyak masa. Umat Islam dan para ulama'nya di zaman ini perlulah segera menyedari. Ini Ustaz sebut berapa tahun? 16 tahun yang lampau. Dan Ustaz sebenarnya hanya mengulangi apa yang disebut oleh Syekh Mustafa Sabri, yang disebut oleh Sayyid Abdul Hasan Ali An-Nadwi, dan disebut oleh Sayyid Abdul Ala Al-Maududi, dan disebut oleh tokoh-tokoh besar Islam yang mengingatkan bahaya ini falsafah ataupun sekularisme dan materialisme. Ulang, sebut di sini, mengingatkan. Sebabnya falsafah ini yang melahirkan orang-orang yang menolak hadis. Orang yang menolak hadis. Hari ini falsafah ini yang melahirkan macam-macam golongan yang menolak turas, menolak tafsir, menolak hadis, dah sudah menolak tafsir, menolak hukum-hukum fikih dan mazhab, menolak apa kita tasawuf, menolak apa sahaja yang ditulis dan diulas oleh para ulama Islam yang muhtabar, kerana dianggap menghalang kemajuan pemikiran. Yang melahirkan situasi ini ialah penganut-penganut pemikiran falsafah barat. Umat Islam dan para ulama'nya di zaman ini perlu Ustaz, dia tak menganut pemikiran falsafah barat. Ustaz, dia bercakap Islam. Dah, saya dah sebut dah.
Saya dah sebut, sekularisme itu bukan sahaja menolak politik, bahkan menolak epistemologi Islam, menolak metodologi Islam. Dan dalam dunia ilmu, epistemologi dan metodologi adalah perkara yang amat penting di dalam menekan dan menjustifikasikan kebenaran sesuatu ajaran. Jadi mereka cakap Islam, bawa Quran hadis, tapi guna pendekatan epistemologi dan metodologi barat, sekularisme. Umat Islam dan para ulama'nya di zaman ini perlulah segera menyadari bahawa umat Islam pada hari ini bukanlah lagi sekadar dihadapkan dengan kesesatan-kesesatan aliran-aliran yang cuba mempertemukan ajaran ketuhanan di dalam Islam dengan pemikiran-pemikiran falsafah Yunani di bidang metafizikal. Bidang metafizikal dalam bahasa Arab dipanggil mawara' tabi'ah, iaitu suatu aliran falsafah yang sekarang ini banyak tak pakai, iaitu sudah tidak ada pengagum-pengagum yang besar adalah. Kerana zaman ini zaman orang menolak agama, the age of atheism, zaman tak bertuhan. Maka falsafah metafizik ini di zaman lampau adalah sangat-sangat besar pengaruhnya dalam sejarah perkembangan Kristianiti, iaitu falsafah mawara' tabi'ah, iaitu falsafah apa dia yang mengkaji hakikat selain fizikal, selain daripada perkara-perkara fizikal. Dia mengkaji perkara-perkara yang apa dia, yang bersifat apa dia, abstrak dan bersifat spiritual, ataupun bersifat kita panggil pandangan dan idea-idea yang tidak ada kaitan dengan soal-soal fizikal, tapi berkait tentang soal-soal yang bersifat abstrak.